Setiap pasangan suami isteri pasti mengimpikan kebahagiaan dalam rumah tangga. Kejujuran di dalam setiap perhubungan merupakan antara satu titik tolak untuk melahirkan keharmonian di dalam kehidupan setiap pasangan. Nilai kepercayaan antara satu sama lain juga merupakan satu tonjak utama di dalam setiap perhubungan yang dibina. Kes kecurangan yang berlaku di dalam perhubungan antara faktornya adalah wujudnya orang ketiga. Benar kata pepatah, lelaki akan diuji apabila dia memiliki segala-galanya. Kisah yang ingin saya kongsikan adalah kecurangan seorang suami terhadap isteri apabila rumah tangga yang dibina bersama musnah antara orang ketiga. Kesusahan bersama pasangan berubah apabila sang suami memiliki segala-galanya sehinggakan berlakunya pembunuhan. Ikuti kisah ini. Kejadian yang berlaku pada tanggal 5 November pada tahun 1989. Pasangan suami isteri telah ditemui mati di dalam bilik tidur mereka, dipercayai ditembak menggunakan senjata api. Pasangan yang dikenal pasti bernama Dan Brick dan Linda Kulkena. Mengikut laporan, Dan yang ditembak di bahagian dada, manakala Linda ditembak di bahagian kepala dan dada. Tidak lama selepas kejadian, si penembak telah menyerah diri kepada pihak polis dan penembak itu dikenal pasti sebagai bekas isteri mangsa sendiri, iaitu Betty. Kejadian yang bermula di mana mangsa mula berkenalan dengan Betty pada tahun 1965. Pada waktu tersebut, mangsa adalah merupakan seorang pelajar kedoktoran, manakala Betty pula merupakan seorang model. Setelah 4 tahun menjalinkan hubungan, mereka akhirnya memutuskan untuk berkahwin. Hasil daripada perkahwinan mereka berdua dikurniakan 4 orang anak, iaitu 2 lelaki dan 2 perempuan. Pada awal kehidupan keluarga Dan dan Betty, di mana semua perbelanjaan mereka sekeluarga ditanggung sepenuhnya oleh Betty. Ini kerana memandangkan Dan yang masih lagi berstatus sebagai seorang pelajar. Betty yang banyak melakukan pelbagai jenis kerja untuk mencari wang, termasuklah menjual produk kecantikan dan bekas barangan plastik. Pada masa yang sama, Betty yang terpaksa membahagikan masa untuk menjaga anak-anaknya. Ini kerana sang suami yang langsung tidak pernah membantunya dalam urusan menjaga anak. Selepas Dan Brick yang menamatkan pengajiannya sebagai pelajar kedoktoran, dia menyambung pula pengajiannya di Universiti Harvard dalam bidang undang-undang keluarga. Disebabkan itu, Betty yang terpaksa bekerja keras untuk menanggung kos pengajian sang suami. Betty yang sanggup mengorbankan masa dan tenaga demi melihat kejayaan sang suami. Dalam erti kata lain, dia sanggup susah senang hidup bersama suaminya. Setelah beberapa tahun kemudian, pengorbanan Betty ternyata berbaloi apabila suaminya akhirnya berjaya menjadi seorang peguam hebat dan terkenal sehingga dapat untuk membuka syarikat firma guaman sendiri. Kehidupan mereka yang bertambah baik apabila akhirnya sang suami yang telah membeli sebuah rumah besar untuk keluarganya dan Betty telah menjadi suri rumah sepenuh masa bagi memberi tumpuan sepenuhnya terhadap anak-anaknya. Peristiwa punca kejadian yang berlaku iaitu pada tahun 1982, Dan Brick yang telah melantik seorang wanita muda yang bernama Linda Kulkena sebagai pembantu peribadi di syarikatnya. Semenjak dari kejadian itu, hubungan rumah tangga antara Dan Brick dan Betty mula bergolak. Sang isteri yang kerap menerima kutukan daripada suaminya yang telah melabelnya sebagai wanita tua dan gemuk. Hinggalah suatu hari, Betty yang telah bersolek dan berpakaian cantik niatnya untuk menawan semula hati sang suami. Namun setibanya dia di pejabat suaminya, lain pula ceritanya yang berlaku. Hal ini kerana ketiadaan suaminya dan Linda secara serentak di pejabat. Betty yang menyedari suami yang dicintainya itu telah berlaku curang. Apabila Betty kembali pulang ke rumah, dia bertindak untuk membakar pakaian mahal milik suaminya. Tindakannya itu kerana terlampau kecewa dengan sikap suaminya itu. Sikap sang suami yang semakin terasa tawar hati terhadap Betty menyebabkan dia telah membeli sebuah rumah mewah baru sebagai tempat tinggal dia bersama Linda. Sementara itu, Betty yang terasa amat sedih dan kecewa ini kerana pengorbanannya langsung tidak dihargai dan dia juga sanggup untuk merayu dengan suaminya supaya mereka berdua kembali bersama demi anak-anak mereka. Namun rayuannya tersebut langsung tidak dihiraukan oleh suaminya dan dia juga tekad untuk memfailkan penceraian. Hancur hati seorang isteri, tidak cukup dengan itu, sang suami juga turut membuat aduan kepada pihak berkuasa sehingga menyebabkan Betty ditahan di hospital sakit jiwa selama beberapa hari.
Pada tahun 1986, Denbrick dan Betty akhirnya bercerai dengan semua hak penjagaan anak-anak mereka diberikan sepenuhnya kepada sang suami. Betty yang ternyata tidak berpuas hati dengan keputusan itu telah menghubungi ke rumah bekas suaminya hampir setiap hari untuk memaki hamun bekas suaminya itu. Namun tindakannya dilihat langsung tidak memberi kesan terhadap Denbrick selain turut mengugut Betty untuk mengurangkan jumlah wang nafkah bulanan. Betty kemudiannya membuat rayuan terhadap mahkamah untuk mendapatkan semula hak penjagaan anak. Bagaimanapun dia telah diberikan hak penjagaan terhadap seorang anak perempuannya. Betty yang terasa haknya dinafikan kerana jumlah wang nafkah yang diterimanya adalah sangat kecil jika nak dibandingkan dengan jumlah lumayan pendapatan bulanan sang suami. Pada bulan April 1989, Denbrick dan Linda Kolkena akhirnya berkahwin. Sebaik Betty yang mendapat tahu tentang perkahwinan tersebut, Betty yang semakin tertekan sehingga menyebabkan Betty mengalami kenaikan badan secara mendadak. Selepas 7 bulan berlalu, mengikut laporan, Betty yang telah memasuki rumah bekas suaminya menggunakan kunci pendua yang diambil daripada salah seorang anaknya. Betty yang telah memasuki rumah dan menuju ke bilik tidur utama pasangan itu dan menyebabkan pertelingkahan berlaku sebelum mereka berdua ditembak mati oleh Betty. Berhubung perbicaraan kes Betty yang mendakwa dia tidak pernah berniat untuk menembak mati bekas suaminya dan Linda. Menurut keterangan dari Betty, dia ingin memasuki rumah bekas suaminya adalah untuk membunuh diri di hadapan bekas suaminya supaya dia melihat segala penderitaan dan keperitan yang dilaluinya. Walau bagaimanapun kejadian yang berlaku di mana Betty terpaksa melepaskan tembakan selepas mendengar suara Linda yang menyuruh bekas suaminya untuk menghubungi pihak polis. Pengakhiran hidup Betty, dia yang didapati bersalah atas 2 pertuduhan melakukan pembunuhan dan telah menerima hukuman penjara seumur hidup. Kisah kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Betty juga telah mengejutkan masyarakat setempat. Ini kerana ketidakadilan yang dilakukan oleh bekas suami kerana telah berlaku curang terhadap isteri. Rumah tangga yang dibina dengan susah payah namun musnah angkara orang ketiga.